Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Al-Amin bin Rahmat dari kumpulan PIMK 5. Yang saya muliakan Dr. Wan Ali Akbar bin Abdullah selaku pensyarah saya di dalam subjek PIMK 2082R, Pentaksiran dalam Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Hari ini saya ingin membentangkan bawah tajuk kemahiran beraras tinggi dalam pentaksiran pendidikan Islam. Dalam isi kandungan ini saya menyenaraikan pendahuluan kemahiran beraras tinggi, pentaksiran, isu ketidaksediaan guru dan solusinya, isu kesusahan membina item soalan kebat dan solusinya, isu pentaksiran yang masih terikat dengan kaedah tradisional dan solusinya, isu kekeringan di dalam pengaplikasian kebat dan solusinya, dan penutup. Sebagai pendahuluan di bawah tajuk kemahiran beraras tinggi dalam pentaksiran pendidikan Islam. Bagi menempuh era globalisasi ini, murid-murid seharusnya perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran, antaranya kemahiran beraras tinggi. Ini selari dengan falsafah pendidikan negara Malaysia. Kemahiran berfikir ini mampu meningkatkan potensi murid sebagai mencetus pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia menekankan kemahiran beraras tinggi kebat termasuk subjek pendidikan Islam. Di sini peranan guru amat penting bagi merealisasikan murid yang berupaya untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam pembelajaran mereka. Persoalannya, adakah guru pendidikan Islam bersedia untuk mengaplikasikan atau merealisasikan kemahiran beraras tinggi dalam pendidikan Islam? Definisi sebelum tu saya ingin menerangkan definisi kemahiran berfikir aras tinggi. Ini kebat. Apa definisi dia? Penggunaan minda untuk mentaksir, menganalisis atau memanipulasi maklumat untuk menyelesaikan masalah yang tidak dimampu jawab melalui aplikasi rutin ilmu sedia ada. Ini dinyatakan oleh Newman pada tahun 1992. Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan sebarang isu permasalahan, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Kebat berfokus kepada mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Konsep pentaksiran: proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan sama ada formatif, sumatif, formal dan informal, dalaman dan luaran bagi mendapatkan bukti yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi suatu tujuan. Item kebat. Terdapat beberapa item di dalam kebat. Yang pertama adalah item tidak berulang, stimulus, pelbagai aras kemahiran, konteks bukan lazim, situasi sebenar di dalam kehidupan seharian. Item tidak berulang. Item berbeza setiap tahun
menggunakan bahan yang melampaui bahan buku teks, buku kerja, buku latihan. Stimulus, menggunakan stimulus secara meluas untuk menjana kemahiran inference dan penaklukan kritis. Pelbagai aras kemahiran, pelbagai kata tugas untuk mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif. Konteks bukan lazim, iaitu menggunakan situasi baharu di luar bilik darjah, menggalakkan murid berfikir lebih mendalam dan bukan sekadar mengingat semula apa yang dipelajari di dalam bilik darjah. Situasi sebenar di dalam kehidupan seharian mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin. Contohnya kita boleh bagi dalam di bawah tajuk solat jamak dan solat kasar. Okey, kita bagi situasi yang sebenar, kita bagi satu situasi dan murid boleh mengaplikasikan ilmu yang ada dalam masalah tersebut. Okey, kita masuk kepada isu yang pertama, ketidaksediaan guru. Pengetahuan dan kemahiran guru yang terhad. Okey, pengetahuan dan kemahiran guru yang terhad. Okey, di dalam isu kebat ni, ketidaksediaan guru dari segi pengetahuan dan kemahiran. Okey, guru tidak sedia dan pengetahuan dan kemahiran guru itu ini terhad. Dan solusinya ialah pejabat pendidikan perlu menghantar guru-guru ini untuk pergi ke kursus untuk belajar untuk mendalami isu kebat ini. Kurang pendedahan penerapan elemen kebat. Okey, pendedahan di dalam pembelajaran, guru-guru kurang pendedahan penerapan elemen kebat. Ada guru yang tidak tahu macam mana untuk menerapkan elemen kebat. Okey, solusinya adalah pendedahan elemen kebat perlu bersifat berterusan. Okey. Isu yang kedua adalah kesusahan membina item soalan kebat. Kemahiran beraras tinggi. Pentaksiran yang tidak menyeluruh. Okey, pentaksiran yang tidak menyeluruh. Solusinya adalah pentaksiran dibuat mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan pelajar. So, makna guru-guru perlu mengetahui aras dan kesediaan kebolehan pelajar itu. Okey, sebelum melaksanakan kebat. Okey, item soalan yang dibina tanpa panduan yang betul. Okey, item soalan yang dibina tanpa panduan yang betul. Maksud item yang dibina itu tidak mengikut ciri-ciri yang ditetapkan di dalam kebat. So, solusinya adalah item kebat perlulah dibina berdasarkan pengetahuan dan kemahiran tentang kebat. Okey, guru perlu mendapatkan pengetahuan dan kemahiran di dalam kebat. Semua guru adalah wajib untuk ada kemahiran tersebut. Okey, isu yang ketiga adalah pentaksiran yang masih terikat dengan kaedah tradisional. Kaedah tradisional ni kita boleh katakan guru mengajar, murid menghafal dan jawab di dalam periksa, dan bila periksa murid akan luahkan apa yang dihafal tu tadi. So tidak ada unsur aplikasi kat situ. Okey, terdapat guru yang masih menggunakan kaedah tradisional, iaitu kaedah yang berfokus kepada proses pengumpulan maklumat dan hafalan semata-mata. Okey. Solusinya adalah melengkapkan diri dengan pengetahuan kebat. Yang kedua, membuat perancangan rapi sebelum memulakan pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas. Okay. Isu yang keempat adalah kekangan di dalam pengaplikasian kebat. Contoh situasi yang saya boleh beri adalah peruntukan masa yang terhad. Okey, peruntukan masa yang terhad. Kadang guru tak sempat nak guru tak sempat nak melaksanakan aktiviti kebat di dalam kelas. Yang kedua adalah guru dibebani dengan pelbagai tugas lain. Okey, seperti seperti guru kafar, guru-guru dibebani dengan pelbagai tugas-tugas lain, sehingga kan ada topik yang tidak dapat diselesaikan dalam tempoh-tempoh yang tentu dan tidak dapat melaksanakan aktiviti kebat di dalam kelas. Solusinya adalah memanfaatkan kaedah pentadsiran yang terkini. Okey, memanfaatkan kaedah pentadsiran terkini. Okey, akhir sekali penutup untuk kemahiran baras tinggi dalam pentadsiran pendidikan Islam. Kemahiran baras tinggi penting dalam memastikan keberhasilan murid. Guru bertindak memastikan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kebat dijalankan secara teratur. Maksud guru perlu merancang untuk melaksanakan kebat, okey, dengan secara teratur. Isu kebat memerlukan kerjasama semua pihak dalam memastikan impaknya. Okey, isu kebat ini memerlukan kerjasama semua pihak, sama ada sekolah, guru, murid dan ibu bapa ataupun ibu bapa. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.